Halo, selamat petang, salam sejahtera, Salam Isuzu. salam satu Indonesia, salam Isuzu. Oke, selamat beristirahat bersama keluarga, selamat Menjamu makan malam. menjamu makan malam bersama keluarga di mana Anda berada. Oke, so hari ini saya dengan rekan saya Cyril, kami dua akan bincangkan pasal topik 4 perkara macam mana mendapat kelulusan pinjaman kendaraan dari bank. Oke, so sebenarnya setiap hari kehidupan seharian seorang salesman kendaraan kami setiap hari akan mendapat dokumen, kami akan berjumpa dengan customer untuk bertanyakan macam mana mahu membuat pinjaman kendaraan dan memang sememangnya semua yang berjumpa dengan kami hantar dokumen, mereka merasakan boleh mendapat kelulusan pinjaman kendaraan. Okey, dan mereka rasa mereka layak untuk membuat pinjaman kendaraan. So kami akan submitkan pinjaman mereka ke bank dan ada masa pinjaman mereka akan lulus, ada masa pinjaman mereka tidak lulus, ada masa juga pinjaman mereka memerlukan mereka untuk menyediakan seorang penjamin ataupun memerlukan dokumen lain untuk menguatkan lagi pinjaman mereka. So di sini kami mau share beberapa tips macam mana boleh membantu kamu untuk mendapat pinjaman kendaraan. Okey. So ada 4 perkara. Pertama sekali ialah dokumen yang lengkap. Dokumen yang lengkap bergantung kepada apa pekerjaan customer tersebutlah. Okey. Sir, boleh beritahu sedikit apa dokumen yang diperlukan? Okey, customer ini yang biasa masuk loan di bank terdiri daripada secara umum tiga kategori. Satu kategori kerja kerajaan, satu kategori kerja swasta, dan satu yang berniaga sendiri. Untuk yang bekerja kerajaan atau government ni ataupun semi government, mereka memerlukan slip gaji 3 bulan yang terbaru. Contohnya kalau bulan ini adalah bulan April, kami memerlukan slip gaji bulan March, bulan Februari dan bulan Januari sekali, beserta dengan penyata pendapatan tahunan kamu untuk 2017 dan 2018. Okey. Apa nih sebenarnya penyata pendapatan? Penyata pendapatan ialah jumlah gaji dengan allowance sekali yang biasanya tidak termasuk dalam slip gaji kamu setiap bulan. Ada perkataan lain nggak untuk penyata pendapatan? Penyata pendapatan biasa orang sebut adalah borang isi lah. Isi untuk isi untuk kerajaan lah. Isi untuk kerajaan dan borang IE untuk sektor swasta. Okey, macam mana pula kalau dengan sektor swasta? Apa dokumen yang dia perlukan? Okey, sektor swasta dia sama juga, dia memerlukan 3 bulan slip gaji yang terbaru untuk gaji yang tetap lah. Misalnya kalau gaji kamu 2.500 setiap bulan, jadi memerlukan 3 bulan slip gaji yang terbaru saja. Tapi kalau gaji kamu bertukar-tukar bergantung dengan allowance dan commission overtime semua yang tidak sama, kami memerlukan 6 bulan slip gaji. 6 bulan slip gaji kalau gaji tidak tetap setiap bulan. Tapi kalau gaji tetap setiap bulan hanya 3 bulan slip gaji. Iya, betul. Besertakan dengan penyata KWSP jika company kamu ada potongan KWSP lah di dalam slip gaji kamu. Kalau tidak ada potongan KWSP mengikut segelintir company ini, dia memerlukan bank statement 3 bulan atau 6 bulan yang terbaru untuk menunjukkan gaji tersebut akan masuk ke dalam bank. Untuk membuktikan gaji tersebut dia tally lah dengan slip gaji yang masuk lah. Okey. Okey, tadi sudah bincang pasal sektor kerajaan, swasta, macam mana pula dengan kalau yang kerja sendiri? Okey, untuk yang bekerja sendiri, perkara pertama yang sangat diperlukan ialah dia punya lesen berniaga yang terbaru untuk tahun 2019. Kalau lesen berniaga belum renew, saya nasihatkan agar kamu renew dulu sebelum apply
loan yang terbaru lah. Oh, oke, itu memang sepatutnya lah kan. Yes, betul. betul. Dan memerlukan 6 bulan penyata account kamu lah, bisnis untuk dipuratakan lah 6 bulan terbaru. 6 bulan penyata bank lah. Oke. Ya. Jadi on top of semua dokumen yang Cyril cakap tadi, IC dan juga lesen memandu adalah satu kemestian juga. Ya. Oke. Tapi macam mana pula kalau dengan customer yang tidak ada lesen memandu tapi dia punya dokumen semua tu tadi ada? Okey, Macam mana? untuk yang tidak ada lesen memandu, bukan semua bank boleh memproseskan loan anda lah, tapi ada segelintir bank dia boleh terima kemasukan loan anda, tapi anda memerlukan salah satu ahli keluarga anda lah sebagai pemandu kedua. Begitu. Ahli keluarga yang direct ya, bukan Iya. sepupu, bukan ipar, dia mesti mau adik beradik kah, ataupun laki bini atau ibu bapa anda begitu. I see. Okay, so tadi kita sudah bincangkan perkara pertama macam mana kita boleh membantu para customer ataupun kamu semua untuk meluluskan kamu punya pinjaman, iaitu dokumen yang lengkap. Perkara kedua yang penting yang perlu ada adalah dari seorang pemohon adalah butir-butir diri mereka. Jadi butir-butir diri ini adalah termasuk Ya, termasuk alamat rumah yang lengkap ya. Alamat rumah, nomor handphone, nomor telefon rumah jika ada. Sebilangan customer dia mempunyai 2 nomor handphone kan, bagus bagi dua-dua sekali. Sebab kalau satu nombor tidak dapat dihubungi oleh bank, dia akan hubungi satu nombor lagi. Pastikan anda mesti menjawab call. Kalau bank akan telefon temu ramah anda mesti mau bersedia untuk menjawab. Okey. Tadi Cyril ada beritahu alamat rumah seseorang itu memang sangat penting lah dalam untuk dalam permohonan pinjaman kenderaan ini. Dan selain itu customer juga perlu tampilkan juga butir diri berkenan dengan alamat tempat kerja mereka. Ya. Okey, kalau seboleh-bolehnya alamat tempat kerja tersebut datang dengan alamat surat menyurat ataupun peti surat, dan juga datang juga dengan dia punya nomor telefon pejabat. Itu sangat penting. Walaupun customer bekerja sendiri, kalau seboleh-bolehnya customer yang bekerja sendiri itu perlu ada nomor telefon bisnes ataupun syarikat mereka sendiri. Ya. Okay? So itu yang kedua. Tadi sudah kita berbincang pasal butir diri yang lengkap. Yang ketiga adalah dari segi kelayakan. Apa yang sebenarnya bank macam mana dia menilai kelayakan seseorang itu? Okay. So kelayakan ini boleh dibagikan kepada beberapa faktor. Okay. Cyril, macam mana nih? Apa sebenarnya yang macam mana bank tengok kelayakan seseorang itu? Okey, yang pertama kali kalau untuk sektor yang bekerja, dia akan melihat berapa lama anda bekerja. Sama ada kurang dari setahun atau lebih setahun atau lebih dari 2 tahun begitu. Ya, dia ada pemarkahan lah ataupun scoring untuk tempoh bekerja anda. Ya. I see. Untuk yang bisnes, dia akan tengok berapa lama kamu berniaga sudah. Okay. So selain itu ada apa-apa lagi selain dia punya tempo bekerja, ada apa-apa lagi yang bank mahu lihat? Okey, bank akan melihat jenis pekerjaan kamu juga. Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Ini jenis pekerjaan bank akan nilai sebagai dia punya tahap risiko. Tahap risiko pekerjaan. Semakin berisiko pekerjaan tersebut, semakin bank punya scoring akan semakin rendah. Iya, betul. Apa contoh-contoh tu, Cyril? Contoh-contohnya seperti driver lori, Okay. ataupun kebelakangan ini yang kerja Petronas atau cari gali begitu. Oh, itu pun dianggap sebagai pekerjaan yang berisiko tinggi. Iya, sebab dia punya pekerjaan ini ada yang secara berkontrak. Berkontrak 1 tahun, Okay. berkontrak 2 tahun, lepas habis kontrak tidak akan di-renew semula. Itulah risiko dia. Ya. I see. So dia berisiko dari segi pekerjaan dia
bila-bila sahaja boleh tamat tempoh sebab dia kontrak, ataupun dia risiko dari segi dia punya keselamatan diri dia tu. Ini memang tidak dapat kita deny, sebab bank anggap pekerjaan berisiko seperti pengawal keselamatan, polis itu kira macam berisiko tinggi. Bukan pasal apa, sebab diorang kan selalu ni kena berhadapan dengan nyawa dia. Situasi bahaya begitu. Betul. So itu adalah antara aspek-aspek yang bank mahu lihat lah. Okay. So selain tersebut, bank juga akan menilai kelayakan untuk mereka yang bekerja sendiri. Macam mana bank menilai yang bekerja sendiri ni, Sir? Bekerja sendiri ini bank akan menilai kamu punya penyata bank. Penyata bank. Sebaik-baiknya untuk yang berbisnes ini, walaupun jumlah amount yang ada di bank tidak berapa sebesar begitu, sekurang-kurangnya Anda mesti mau aktif kan bank Anda, transaksi bank Anda, masuk keluar. Ya. Itu yang penting. Dan bank dia ada bank yang menilai cara mereka masing-masing. Contohnya ada bank yang menilai berapa kemasukan setiap bulan. Dan ada bank yang menilai berapa kemasukan setiap bulan dan berapa baki dalam bank. Senantiasa bank dalam akaun bank seorang pemohon itu dia akan menilai berapa baki yang ada di dalam hujung bulan, tengah bulan. Maksud saya di sini kalau contohnya seorang peniaga tu mungkin ada kemasukan lebih kurang dalam 20-30 ribu dalam akaun mereka, tapi besok dia keluarkan semula 20-30 ribu. Dalam akaun tersebut ada rekod menunjukkan tinggal kurang daripada 100 ringgit. So itu adalah antara aspek yang bank anggap tidak berapa layak untuk memohon. Okay? Tapi ada juga bank yang melihat kemasukan 20-30 ribu, mereka tidak akan kira berapa yang keluar dari itu bank, daripada itu. Ya, setiap bank mempunyai kriteria yang sendirilah. Betul. Betul. So kita sudah bincangkan pasal 3 topik. Yang pertama, macam mana mendapat kelulusan pinjaman bank. Yang pertama, dokumen yang lengkap. Yang kedua, bukti diri yang lengkap. Yang ketiga, dari segi kelayakan. Dan yang terakhir sekali, dari segi rekod pinjaman. Rekod pinjaman ataupun rekod seseorang pemohon tersebut. Jadi ada beberapa cara macam mana bank menilai rekod seseorang itu. Mereka akan menilai terutama sekali dari sistem SIKRIS, SITOS, FIS dan juga scoring. Apa barang-barang ini, Cyril? Secara ringkas saja lah. Secara ringkas. Pinjaman SIKRIS ini biasanya dikeluarkan oleh bank negara. Dia adalah kebanyakannya adalah pinjaman bank lah. Contohnya pinjaman pribadi, personal loan dari bank, pinjaman kendaraan yang ada sekarang sedia ada, dan pinjaman-pinjaman yang contohnya pinjaman ASB begitu. PT-PTN pun termasuk dalam SIKRIS juga. Oh, ini maksudnya semua rekod-rekod pinjaman yang sedia ada pada seseorang pemohon akan dilihat oleh pihak bank untuk menentukan kejayaan pinjaman mereka lah. So sekiranya rekod pinjaman mereka tidak berapa memuaskan, ini akan mengganggu status permohonan pemohon tersebut lah. Ya. Okay. So SIKRIS, SITOS, FIS dan juga scoring ini kita akan bincang lagi. Saya dan Cyril akan elaborate dengan lebih mendalam pada video yang akan datang. So sekiranya Anda suka video yang kami buat hari ini, tolong like dan share untuk memotivasikan kami lagi untuk buat lebih banyak video yang memberi keuntungan pada semua kita. Okay? Alright. Okay, bye. Thank you.